atas. So, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengurus, penyedia, dia bertanggungjawab untuk memastikan pekerja dia melalui proses untuk ke tahap G4. Maknanya dia berjaya menguasai. Salam Nusantara. Topik kali ini kita akan belajar satu modul kepimpinan yang diberi nama Situational Leadership Tool. Situational Leadership Tool ni dibawa oleh Ken Blanchard yang mana cukup terkenal seawal tahun 1960-an, dan 1980-an dia telah dipecahkan kepada dua, iaitu Situational Leadership dan juga Situational Leadership 2. Dan Situational Leadership 2 ni dibawa oleh Ken Blanchard. Antara kedua ni perbezaannya sangat sedikit, cuma perbezaan pendapat daripada dua owner yang cuba memperkenalkan situational leadership di dunia. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini, content situational leadership. Kita tengok di bawah tu, D1, D2, D3, D4, itu adalah tahap pembelajaran individu. Tahap pembelajaran level dia dari level bawah sampai level atas. So, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengurus, penyedia, dia bertanggungjawab untuk memastikan pekerja dia melalui proses untuk ke tahap G4. Maknanya dia berjaya menguasai kemahiran untuk melaksanakan tugasan tersebut. D1, pekerja kurang kompetensi tetapi dia tinggi komitmen. Komitmen dia cukup tinggi tetapi dia tak tahu macam mana nak melaksanakan tugasan tersebut. D2, dia kurang beberapa kompetensi, sedikit sebanyak dia punya step-step dia kurang faham, tetapi dan pada masa yang sama dia kurang komitmen. Sebab di awal di satu tadi mungkin dia rasa macam dia boleh buat, that's why dia tinggi komitmen. Tapi bila dia tahu cara dia, dia kata, rupanya banyak juga stepnya, jadi dia jadi kurang komitmen. D3 yang seterusnya, sederhana tinggi kompetensi. Maksudnya dia dah faham, dia dah tahu macam mana step by step untuk mengendalikan tugasan tersebut. Komitmen pelbagai. Di tahap D3 ni komitmen dia pelbagai, terlalu banyak. Dia kena tahu yang ni, dia kena tahu yang ni, dia kena tahu yang tu. Komitmennya agak banyak sedikit. D4 pula, tinggi kompetensi dan juga tinggi komitmen. Maksudnya dia dah cukup mahir untuk mengendalikan. Maksudnya tiada sokongan, tiada dorongan daripada bos. Dia dah mampu melaksanakan tugasan dengan sendirinya. Okey, so kita tengok kepada gaya kepimpinan daripada D1 sampai D4 tadi, macam mana sebagai seorang pengurus, seorang penyedia, sebagai seorang bos untuk memastikan cara kepimpinan dia sesuai dengan tugasan, sesuai dengan kemahiran yang ada kepada pekerjanya. Okey, dia ada S1, S2, S3, S4, S3, S4. Dan S yang pertama ini mengarah. S yang pertama ini level di mana pekerja tidak sedar yang dia tidak hebat. Dia rasa macam dia hebat tetapi sebenarnya dia tak hebat. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Itu sebabnya dia rasa macam dia hebat. Kalau dia dalam level ni, kalau kita tengok, kalau kita kaitkan dengan kita waktu kita nak belajar memandu dulu, seronok kan? Bila kita tengok mak ayah kita bawa kereta, kita rasa macam kita bagus, kita rasa macam kita terror. Apa ayah ni bawa slow sangat, apa ayah ni tak pandai bawa, main ni nak bawa. Bila kita sendiri bawa, dia bawa kita rasa rupanya susah juga nak bawa kereta. Ni dia rasa macam dia rasa dia hebat, tapi bila dia mengalaminya sendiri macam mana nak membawa kenderaan, dia baru dia rasa susah juga nak bawa kereta ni. Okey, dan kita pergi ke di X1 ni, ketua tentukan. Dia lebih tinggi mengarah dan kurang melatih. Ketua akan beri arahan, okey, hamba yang ni, hamba sekian step 1, 2, 3 dan 4.
So kita ikut saja. Yang D1 ni hanya akan ikut sahaja apa kehendak kemahuan bos. Okey. S2 melatih. Level di mana seorang bos dia ditugaskan untuk melatih. Melatih di mana di level ini pekerja sedar yang dia tak hebat. Oh, dia sedar, oh banyak aku tak hebat kan lah. Oh, aku tak tahu sebenarnya macam mana nak buat tugasan ni. Dan baru tahu apa yang dia tak tahu. Dan dia sedar sekarang ni apa yang dia tak tahu. Dan dekat level di sini dia lebih kepada tinggi mengarah dan tinggi menyokong. Mengarah dan menyokong. Bawa berbincang tetapi ketua yang tentukan apa yang nak dibuat. So dalam konteks kita belajar memadu, di sini di level di mana baru dia sedar, oh rupanya nak bawa kereta, masuk kereta kena ejah kerusi dulu. Masuk kereta kena check sama ada gear tu free ke tidak. Nak masuk kereta kena pastikan pakai seat belt. Nak masuk kereta nak start kereta engine, kena start engine. Dan nak bawa kereta kena pastikan kita tekan gear, tekan minyak, pegang steering elok dan sebagainya. Baru dia faham. Oh okey, level-level, step-step untuk memandu. S yang ketiga menyokong. Yang ketiga menyokong di mana sebagai bos, sebagai penyedia, pengurus kurang mengarah, tinggi menyokong. Dia lebih kepada menyokong. Okey, well, syabas, terbaik. Saya suka cara kerja awak. Bila di dalam level ni, bila penyelia, bos ajak berbincang, tetapi kita sendiri sebagai pekerja, kita sendiri yang akan tentukan hal itu. Kita sendiri yang akan tentukan kita punya keputusan, decision kita, apa yang kita nak buat. So di level di sini, kalau kata memandu, kita dah tahu dah step-step, langkah-langkah. Okey, nak mandu bawa kereta sampai ke traffic light, macam mana kena free gear, nak kena tekan brake, kita tahu dah. Ada signal, bagi signal, kita tahu dah step-stepnya. Kita faham, sepaham-pahamnya macam mana nak melaksanakan tugas tersebut. Dan di level ini kita sedar yang kita hebat, kita tahu apa yang kita tahu. Dan kita masuk ke level yang keempat, S4. Ini di level delegation, level delegasi. Maknanya sebagai bos, sebagai penyedia, sebagai pengurus, dia hanya memantau dari jauh ataupun mungkin sebulan sekali dia akan ketahui perkembangan apa yang kita buat selama ni. Ketahui perkembangan. Itu cara sahaja yang dibuat oleh sebagai bos. Dan di sini level ni kita menentukan hal itu. Kita menentukan apa keputusan yang kita nak buat. Kurang mengarah, kurang menyokong. Lebih kepada pemantauan. Just nak pastikan bahawa semua berjalan dengan lancar. Ini level di mana kita tak sedar yang kita hebat, tak tahu yang kita sangat tahu tentang perkara tersebut. Ini level-level di mana bila kita memandu, sedar-sedar kita dah sampai rumah. Bila kita memandu, sedar-sedar dah sampai tempat kerja. Kita tak sedar pun kita nak masuk gear, kita nak tekan minyak, kita nak tekan brake, jaga steering elok-elok, kita tekan signal. Kita dah tak sedar. Kalau level 1, level 2 tadi, bayangkan waktu kita baru nak belajar kan, bila kita nampak kereta traffic light, Allah nak kena berhenti nak buat apa, dan kita fikir balik, okey, ambil step ni sekian. Tapi di level S4 delegation, kita dah tak perlu memikirkan atau recall balik segala step-step tersebut. Dia datang dengan sendirinya. Semuanya datang dengan sendirinya secara automatik dan tiba-tiba sampai saja ke destinasi yang kita hendak tujui. So itulah situational leadership 2, di mana setiap pekerja, setiap bos, setiap penyedia dan setiap pengurus, kita kena beza, kita kena tahu bezakan di mana kita nak orang kata nak letakkan gaya kepimpinan kita kepada tugasan yang baru ataupun tugasan yang dah lama, yang dah expert yang dilaksanakan oleh pekerja kita. Barulah pekerja kita rasa dihargai.
rasa bermotivasi untuk bekerja. Bayangkan kalau anda, kalau seorang pekerja, anda berada di tahap S4 tetapi bos anda melayan anda seperti S1, apa yang anda rasa? So berarti kita akan rasa demotivation, kita akan rasa macam stress, kita rasa macam down. Sebab apa? Bos aku ni macam aku baru buat kerja ni 1 hari, padahal aku dah 2 tahun buat kerja ni untuk dia. Dan situation leadership dia berdasarkan tugasan, bukan berdasarkan kepada pekerja. Okey, tugasan yang baru ikut levels S1, S2, S3, S4. Tugasan yang dah lama sepatutnya di S4. So itulah situational leadership. Sebagai seorang pengurus, sebagai seorang penyedia, sebagai seorang bos, pastikan anda menyelia, pastikan anda mengurus pekerja anda sebaik yang mungkin, motivasi diri mereka sebaik yang mungkin untuk membawa mereka ke tahap yang lebih tinggi pada masa akan datang, demi masa depan mereka. Salam Nusantara.